Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sani Yahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama malam ini. Kalau ada GST, jaminan ada penambahbaikan, kata Zafrul. Hukuman mati masih kekal tapi tiada mandatori. Warga penjara berdepan hukuman gantung edar dadah. Kerajaan beri jaminan akan melakukan penambahbaikan dari pelbagai aspek sekiranya cukai barang dan perkhidmatan GST diperkenalkan semula. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam laporan Keuangan Rakyat ke-98 yang diterbitkan hari ini berkata, aspek tersebut termasuk kecekapan proses bayaran balik, meningkatkan tahap kemahiran pegawai kerajaan dan tahap pematuhan peniaga. Selain itu, beliau berkata turut diperbaiki ialah cara mengelakkan kekeliruan dalam pengkelasan barang yang bercukai dan tidak bercukai serta tak berurus keseluruhan GST. Tengku Zafrul berkata walaupun buat masa ini Malaysia mendapat manfaat dari peningkatan harga komoditi global, hasil berkaitan komoditi tidak mampan kerana bergantung kepada pergerakan harga pasaran global. Namun jelasnya lagi, ia tidak mampu menampung sepenuhnya peningkatan perbelanjaan yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat dan memerlukan kerajaan untuk meneroka sumber hasil yang lebih stabil dan lebih meluas seperti kepenggunaan. Bagaimanapun, kata Tengku Zafrul lagi, sebelum kerajaan memperkenalkan apa jua cukai baharu, mereka perlu memastikan pemulihan ekonomi pasca krisis COVID-19 sudah mencapai landasan yang kukuh dan stabil. Perkara itu jelasnya lagi selaras dengan apa yang dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa cadangan pengembalian GST masih lagi di peringkat kajian. Kerajaan bersetuju menghapuskan hukuman mati mandatori. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini tidak tertakluk kepada hukuman mati yang masih tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Jadi akhirnya Jemaah Menteri bersetuju secara prinsipnya. Kerajaan bersetuju untuk memutuskan supaya melaksanakan hukuman mati mandatori ini dilaksanakan. Maknanya kita tidak akan melaksanakan mati mandatori lagi di negara ini. Saya telah membuat satu libat urus dalaman di antara saya dengan kementerian dan juga dengan pihak peguam negara, dan mendapati bahawa secara dasarnya kita boleh menerima apa yang disarankan oleh jawatankuasa tersebut. Tetapi oleh kerana banyak perkara yang masih tidak dapat dilaksanakan secara mengikut apa yang mereka kata. Contoh saya bagi, menubuhkan satu tribunal untuk mengkaji semula kes-kes yang telah dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. Jadi saya berpandangan daripada sudut konstitusionaliti ataupun perlembagaannya dan sudut undang-undangnya perlu diteliti secara halus oleh pihak AG dan Jabatan Kementerian saya. Kerana kalau bercanggah dengan perlembagaan, dia tidak dapat dilaksanakan. Dalam pada itu, apa pula reaksi Perdana Menteri pukul 8 malam nanti di Sinar Awani berhubung hukuman mati mandatori. Dan kita ke laporan berikutnya. Dalam pada itu, seorang warga penjara bersama rakannya, seorang penganggur, berhadapan hukuman gantung kerana mengedar dadah di Berseri Padang Besar pada 4 Jun lalu. Tertuduh Muhammad Hasif Abdul Rahim, 27 tahun dan Muhammad Farhan Abdul Aziz, 37 tahun membuat pengakuan tidak bersalah dan hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mahkamah Kangar Siti Nur Hasliza Mat Ali. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua-dua tertuduh didapati mengedar dadah iaitu heroin seberat 132 gram di sebuah rumah di Taman Melati Indah Berseri Padang Besar. Manakala bagi pertuduhan kedua dan ketiga, keduanya didapati memiliki dadah jenis ganja seberat 85.9 gram dan syabu seberat 27 gram di lokasi, tarikh dan waktu yang sama. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hasif yang bertugas di Penjara Tapah, Perak dan Muhammad Farhan
didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta boleh dikenakan tidak kurang daripada 15 sebatan. Manakala pada tuduhan kedua-dua didakwa mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dipenjara selama 5 tahun hingga seumur hidup dan 10 kali sebatan. Pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Polis Inspektor S. Mageswaran manakala tertuduh diwakili Peguam Burhanuddin Abdul Wahid. Mahkamah kemudiannya menetapkan 19 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis mengalu-alukan maklumat orang ramai bagi membolehkan mereka bertindak segera dan berkesan dalam usaha membanteras kejadian jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, walaupun terdapat unit khas di Bukit Aman yang memantau video tular mengenai kes-kes berkaitan dengan polis, maklumat segera orang awam juga amat diperlukan. Beliau memberi contoh kejayaan polis menahan seorang lelaki di sebuah rumah di Cenderung Balai yang videonya menghisap barang terlarang tular di Facebook sejak beberapa hari lalu. Kadang-kadang benda tak sampai ke Bukit Aman pun, bila benda tu dah viral dalam social media, kita pick up sendiri. Macam kes di Teluk Intan tu, kes di Hilir Perak tu, kita pick up sendiri. So, OSPD telah mengarahkan, Ketua Pendidikan Hilir Perak telah mengarahkan tim untuk menahan lelaki tersebut dan kita jumpa barang-barang kes bersama dengan suspek dalam kes ini. Sebelum ini, pedagih dadah yang videonya dipercayai menghisap barang terlarang itu tular di Facebook sejak beberapa hari lalu ditahan polis di sebuah rumah di Cenderung Balai pada Khamis. Suspek berusia 46 tahun itu ditahan sepasukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Hilir Perak pada 5 petang. Polis terus merampas 4 plastik lut sinar berisi dadah dipercayai heroin seberat 27.75 gram bernilai RM832.50 dijumpai dalam beg sandang suspek. Bagi kita beralih ke laporan tempatan lain, lebih 140 pertubuhan bukan kerajaan NGO menghantar memorandum ke Pejabat Suruhanjaya Tinggi India menyatakan bantahan terhadap kenyataan menghina Nabi Muhammad yang dilakukan jurucakap negara itu baru-baru ini. Semua NGO tersebut yang bernaung di bawah Yayasan Dakwah Islam Malaysia atau YADIM mendesak agar parti utama kerajaan India Bharatiya Janata atau BJP mengambil tindakan tegas terhadap 2 individu yang terlibat dalam kontroversi itu. Wakil NGO tersebut yang juga pengerusi Majlis Amal Islami Malaysia atau MAIM, Muhammad Najahan Syahir Halim berkata, mereka mendesak BJP memohon maaf kepada seluruh umat Islam di dunia dan berjanji tidak akan ulangi perbuatan yang sama. Dan penghinaan itu juga satu provokasi yang tidak boleh diterima, yang memang kita sejauh secara globalnya, secara amnya bahawa menghina agama ini perbuatan yang tidak baik dan tidak mulia bagi seorang yang hidup dalam masyarakat bertamadun yang mampu menggugat keharmonian sejagat dan ketidakstabilan masyarakat. Dan kami mendesak agar kerajaan India pada hari ini, khasnya parti BJP, untuk mengenakan tindakan tegas terhadap kedua-dua pemimpin berikut, sama ada dengan melucutkan jawatan dalam parti maupun kerajaan sekiranya ada. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyerahkan memorandum tersebut kepada Pejabat Suruhanjaya Tinggi India pada Jumaat. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Tuan Kamarul Arif Tuan Suh meluahkan kekesalan kerana pihak India tidak melayan mereka secara demokratik dan diplomatik ketika serahan memorandum tersebut. Sepatutnya seperti mana mereka ada hak untuk menyatakan pandangan mereka, kalau mereka katakan demikian, mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab untuk mendengar grievance ataupun sungutan daripada peringkat bawahan. Tindakan untuk tidak menerima memorandum daripada masyarakat madani ataupun masyarakat civil society di Malaysia bukan satu tindakan yang bersifat diplomatik dan juga demokratik seperti mana yang mereka laung-laungkan. Penasihat Gerakan Pembela Ummah atau Ummah, Kamaruzaman Muhammad pula menegaskan selagi tiada tindakan terhadap 2 jurucakap tersebut, Nupur Sharma dan Navin Jindal, mereka akan terus membangkitkan kesedaran umat Islam terhadap isu berkenaan. Dan selagi mana tiada tindakan yang diambil terhadap mereka, maka kita umat Islam akan meneruskan agenda untuk membangkitkan kesedaran umat Islam terhadap perbuatan
biadab yang dilakukan oleh BJP ini. Dan ini juga menjadi amaran kepada semua pihak, sama ada di India ataupun di Malaysia atau di mana saja. Jangan sekali-kali bertindak biadab di luar batasan akal ketamadunan manusia dengan melakukan penghinaan terhadap agama yang lain. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menuntut kerajaan India membuat permohonan maaf secara rasmi kepada umat Islam seluruh dunia susulan kenyataan menghina Nabi Muhammad. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata, langkah itu penting memandangkan ia bukan kesalahan dilakukan seorang individu tetapi kenyataan dibuat hasil kesepakatan ideologi daripada parti yang dipegang pemerintah. Kita mengalalukan tindakan kerajaan Malaysia walaupun mungkin agak sedikit lewat, tetapi sekurang-kurangnya ada tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia Wisma Putra ke atas apa yang berlaku apabila kenyataan rasmi secara tegas dikeluarkan. Dalam masa yang sama juga memanggil wakil kedutaan India untuk memberi penjelasan. Namun bagi kita perkara yang lebih besar ialah permohonan maaf secara rasmi oleh pihak kerajaan. Kerana apa yang saya sebut tadi, ia bukan kesalahan individu, bukannya datang daripada seorang individu, tapi ia datang daripada kesepakatan ideologi parti Hindu yang ekstrim, yang disebut sebagai Hindutva, yang dipegang oleh parti pemerintah India, BJP. Kalau mereka tidak menyatakan permohonan maaf, bermaksud mereka sebenarnya legitimate, memberi legitimasi kepada idea Hindutva ini, yang membawa kepada xenofobia, menolak agama lain daripada terus subur di muka bumi India. PAS tetap teguh dan menolak kerjasama di bawah kemah besar dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata pendirian itu juga telah diutarakan kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui perjumpaan sebelum ini. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata pihaknya tidak menyembunyikan sebarang perjumpaan yang dilakukan bersama parti-parti politik yang lain. Ya, kita dimaklumkan, kita tahu dan kita bincang. Dan kita buat keputusan tak setuju kemah besar ni. Tan Sri Muhyiddin bincang dengan kita, dia maklum. Dan kita bincang bersama. Ya, ya. Bila yang Tan Sri Muhyiddin jumpa Tan Sri? Saya tak ingatlah masa yang tepat tu, tak ingat. Ya, ya. Maksudnya dalam bulan ni? Kami tak sembunyi-sembunyi. Semua pihak yang ada hubungan kita lapor. Yang berhubungan dengan PAS pun kita lapor. Berhubungan dengan dia pun kita lapor dan kita buat keputusan sama-sama. Ya. Maksudnya ada satu pertemuan mesyuarat dengan Tan Sri Muhyiddin, memang PAS kata PAS menolak dengan... Dan kita PAS menolak khemah besar, Tan Sri Muhyiddin menerima. Apa pandangan kita itu, menerima. Ya. Ini pula segmen Sinar Awani. Anda bersama saya Ihsan Dahaya. Kita saksikan fokus utama malam ini. Hukuman mati masih kekal tapi tiada mandatori, tegas Perdana Menteri. Pasukan pendakwaan MH17 gagal buktikan peluru berpandu buatan Rusia. PAS sanggup kalah pada PRU ke-15, kekal bersama Perikatan Nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini berkata hukuman mati tidak dimansuhkan dan masih kekal, namun perubahan yang dilakukan ialah memberi pilihan kepada hakim untuk menggunakan budi bicara dalam menjatuhkan hukuman. Beliau berkata langkah itu membolehkan hakim tidak lagi terikat dengan perkataan mandatori bagi hukuman mati yang menyebabkan mahkamah tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman gantung sampai mati seperti diperuntuk undang-undang. Contohnya dalam kes mengedar dadah. Dan kita pada dasarnya bersetuju tentang perkara tersebut, cuma ada beberapa pandangan-pandangan daripada Menteri Undang-Undang kita dan sebagainya supaya lebih kemaskan lagi, lebih detailkan lagi dan diperkemaskan lagi. Banyak, mungkin ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Jadi tapi pada dasarnya kita bersetuju supaya mandatory itu diberikan kepada pilihan, hukuman pilihan. Hukuman mati pun boleh,
Kalau dirasakan perlu hukuman lain, seumur hidup sebab dan sebagainya, diberikan kepada hakim untuk menggunakan budi bicara. 15 warga Malaysia terlibat dalam kemalangan jalan raya selepas bas dinaiki mereka terbabas di Muzdalifah, Arab Saudi pada Khamis. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, semua mangsa merupakan pekerja di sebuah syarikat pembinaan yang terlibat dengan projek landasan dan perkhidmatan kereta api di Mekah. Dan katanya semua mangsa telah dibawa ke Hospital An-Nur dan King Faisal di Mekah bagi mendapatkan rawatan. 2 daripada mangsa mengalami kecederaan serius, patah tulang dan bahagian bahu serta tengkuk. Manakala mangsa lain menerima rawatan pesakit luar dan dibenarkan pulang setelah menerima rawatan. Tambah Wisma Putra, siasatan lanjut sedang dijalankan pihak berkuasa Arab Saudi. Konsultan Jeneral Malaysia di Jeddah juga akan memantau perkembangan insiden itu serta menghulurkan bantuan konsuler yang sewajarnya. Pasukan pendakwaan bagi perbicaraan nahas pesawat MH17 gagal membuktikan bahawa peluru berpandu yang menjatuhkan pesawat itu adalah buatan Rusia. Perkara itu dinyatakan peguam yang mewakili suspek warga Rusia dalam perbicaraan yang berlangsung pada Khamis seperti dilaporkan Channel News Asia CNA. Sabin Tendoshat yang mewakili salah seorang tertuduh, Oleg Pulatov berkata, pasukan pendakwaan terlalu fokus untuk membuktikan puak pemisah Rusia di Ukraine menggunakan peluru berpandu Buk yang dibekalkan oleh Rusia. Jelasnya pasukan pendakwaan dilihat gagal membuktikannya menerusi beberapa bukti yang dikemukakan seperti perbualan telefon yang dipintas, gambar dan kenyataan saksi kononnya MH17 dijatuhkan oleh peluru berpandu tersebut. Katanya pihak pendakwaan juga gagal membuktikan bahawa jejak asap yang dilihat selepas peluru berpandu itu ditembak adalah Buk buatan Rusia. Tendoshat membuat hujahan tersebut pada hari akhir perbicaraan kes tersebut di sebuah mahkamah berdekatan lapangan terbang Schiphol di Amsterdam di mana pesawat MH17 berlepas. Pada 17 Julai 2014, pesawat penumpang yang menuju ke Kuala Lumpur telah ditembak jatuh meragut nyawa 298 orang penumpang. Pulatov merupakan satu-satunya defendant yang diwakili peguam semasa perbicaraan itu yang bermula sejak Mac 2020 melibatkan 4 tertuduh. 2 lagi tertuduh merupakan warga Rusia, iaitu Sergei Dubinsky dan Igor Girkin, manakala Leonid Kachenko pula adalah warga Ukraine. Sementara itu, pasukan pendakwaan memohon supaya hukuman penjara seumur hidup dikenakan terhadap kesemua tertuduh yang tidak hadir perbicaraan itu atas dakwaan sebagai individu berperanan menjatuhkan pesawat tersebut. Sebarang keputusan untuk meminta dividen tambahan dari Petronas sebagai satu cara kerajaan menampung subsidi belum dibincangkan buat masa kini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, setakat ini pendapatan negara terutamanya dari komoditi masih mencukupi untuk menampung subsidi sekitar 70 bilion ringgit setahun. Tengku Zafrul berkata, setakat ini kerajaan akan terus memantau perkembangan harga minyak kerana ia merupakan fenomena yang melanda bukan sahaja Malaysia tapi juga seluruh dunia. Kita akan melihat semua, kalau dari segi hasil negara pun alhamdulillah ada meningkat juga, ya. Kita pun hasil kita bergantung juga dengan harga komoditi, dan syarikat-syarikat seperti Petronas pun telah mengumumkan kedudukan kewangan yang lebih kuat, ya. Sama ada kita akan meminta lebih dividen daripada Petronas dan sebagainya, itu belum lagi dibincangkan, tetapi alhamdulillah hasil kerajaan pun meningkat, walaupun peningkatan itu tidaklah sebanyak subsidi lah, ya. Jadi kita kena terus mantau apa yang berlaku di sini, kerana ini adalah fenomena bukan hanya di Malaysia, tetapi juga dapat dilihat di peringkat global. Beliau berkata demikian kepada media selepas selesai berucap merasmikan rangka kerja dan sasaran kelestarian khazanah. Biarpun jumlah subsidi, terutamanya subsidi minyak, agak tinggi hingga mencecah 5 bilion ringgit bulan lepas, Tengku Zafrul berkata kerajaan masih mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung subsidi tersebut. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan akan terus mencari jalan untuk melihat cara terbaik bagi menyalurkan subsidi kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Kerana saya pernah menyebut sebelum ini, kerajaan pun pernah menyebut sebelum ini bahawa kalau kita lihat setiap RM1
subsidi yang diberi kepada rakyat Malaysia 53 sen adalah pergi kepada golongan T20 golongan atasan lah, 20% teratas di Malaysia. Oleh itu kalau kita unjuran subsidi kita 30 bilion ringgit, 15 bilion ringgit adalah diperuntukkan kepada golongan atasan 20% ini, yang mana peruntukan itu lebih baik kalau kita boleh beri kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Itu jangka masa sedang dan panjang. Tapi pada masa ini kerajaan akan terus memberikan peruntukan pada subsidi. Kita masih lagi mampu untuk membantu rakyat-rakyat kita yang untuk mendapat subsidi. Malaysia perlu merangka pelan ekonomi jangka panjang yang lebih strategik dan juga berdaya saing jika mahu kembali pulih dan menikmati kejayaan. Pengarah Minda Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata, semua pihak perlu menghayati dan juga memperhalusi titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda baru-baru ini yang merangkumi semua aspek yang diperlukan oleh negara ketika ini. Well, saya rasa like it or not, sebenarnya dah bertahun-tahun kerajaan mengeluarkan banyak perbelanjaan untuk rakyat. So kita berterima kasih kepada kerajaan. Please don't get me wrong. Sebenarnya apa yang saya cuba cadangkan bukan mengatakan kerajaan tidak membantu rakyat. Tidak, I didn't say that. Saya mengatakan bahawa kita perlu kaedah yang lebih, sistem yang lebih teratur, lebih kemas. Sambil mengakui iklim ekonomi negara ketika ini berada pada tahap yang lebih baik berbanding ketika dilanda pandemik COVID-19, namun jelasnya itu sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, negara bukan sahaja memerlukan pemulihan ekonomi semata-mata, tetapi perlu mencakupi reformasi strategi ekonomi yang lebih mampan dan lebih berdaya tahan. Malah cabaran isu inflasi yang melanda dunia selain kenaikan harga barang yang berlaku ketika ini semakin jelas kian dirasai oleh kebanyakan rakyat berpendapatan rendah yang memerlukan rangka pelan ekonomi yang strategik bagi mengatasi masalah tersebut. Bantahan dan juga solidariti yang dilaksanakan oleh Badan Bukan Kerajaan membela penghinaan terhadap Nabi Muhammad susulan kenyataan oleh dua pegawai pemerintah Parti Bharatiya Janata dialu-alukan. Bahkan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Datuk Ahmad Marzuq Syahri mengajak seluruh dunia Islam bersolidariti membantah penghinaan itu. Dan kita menyeru kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, bangkit membantah dan membela penghinaan kepada Nabi ini. Ini kita nak kena bangkit bersolidariti supaya kita tunjuk kekuatan dan juga kesatuan orang Islam. Bagi orang yang bukan orang yang tak kiralah siapa dia tu pun, kalau dia nak hina Nabi kita, dia rasa gerun lah apabila orang Islam bersatu. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil iktibar dan pengajaran, bahawa orang Islam perlu bangkit dan bersatu. Barulah orang tak boleh menghina agama kita, menghina Nabi kita. Kalau kita berpecah, orang boleh buat apa saja pada kita. Okey. So apa langkah dia di pihak? Saya dipahamkan hari ini beberapa penyertaan NGO sedang berarak ke kedutaan India untuk buat bantahan. Jadi kita sokonglah bantahan tersebut. Saya pun kalau ada di sekitar Kuala Lumpur, kita akan beri sokongan sama. Ahmad Marzuq berkata demikian ketika diminta mengulas kritikan pelbagai pihak terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Datuk Idris Ahmad yang kurang tegas dan tidak menunjukkan bantahan sewajarnya atas isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad.
Mengulas lanjut, Ahmad Marzuq berkata badan bukan kerajaan yang berhimpun dan menghantar bantahan sebahagiannya dinaungi oleh PAS. Sebelum ini, Idris Ahmad dikritik kerana tidak menunjukkan sikap ketegasan apabila Nabi Muhammad dihina, sedangkan PAS antara parti yang sebelum ini lantang menentang sebarang bentuk penghinaan terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad. PAS tidak gentar dan parti itu juga bersedia berdepan dengan risiko sekiranya tewas dalam pilihan raya umum ke-15 jika terus kekal dengan Perikatan Nasional PN tanpa gabungan parti lain. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata ia berikutan pihaknya telah melakukan kajian berdasarkan 3 pilihan raya negeri PRN yang lepas. Kita melakukan postmortem dalam pilihan raya di Sabah, pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor. Semua pilihan raya ni kita dapati mereka yang mengundi PS pilihan raya yang lalu tak undi PS lagi. Sama ada mereka mengundi kita atau mereka tak mengundi. Mereka tak mengundi Barisan Nasional. Jumlah sangat besar. Dan undi kita naik di Melaka, undi kita naik di Johor, sehingga ada kawasan sampai 200% naik undi itu. Cuma yang datang berkita tak cukup lagi. Masa tak cukup, terlalu singkat sangat. Dengan sebab itu ada peningkatan dan kita akan usahakan lagi. Ya. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Marang itu turut menolak dakwaan pemimpin UMNO Johor, Nur Jazlan Mohamad yang mengatakan PAS gila kuasa kerana menolak PRU15 diadakan segera. Oh, biasanya orang nak cepatnya gila kuasanya. Orang yang tak tangguh-tangguh ni tak gila. Fikir panjang. Ya, fikir panjang. Saya dah sebut kita fikir tentang rakyat. Rakyat menghadapi masalah-masalah yang banyak. COVID masih belum diisytiharkan bebas lagi. Termasuklah hal-hal yang lain. Pilihan raya yang diadakan itu pun kerana dia paksa nak buat cepat. Bukan kita. Dan kita masuk tanda terpaksa. Ya. Okay. So, maksudnya PAS tak gila kuasa lah. Tak. Kita biasa kita duduk bawah. Kita duduk bawah dah tak jatuh lah. Yang susahnya duduk atas. Takut jatuhnya. Ya. Warga Bangladesh dalam sindiket rekalibrasi tenaga kerja. Baik, kembali dalam Sinar Awam ini, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menggesa kerajaan untuk meningkatkan gaji minimum sektor perkhidmatan awam kepada RM1,800. Presidennya, Dato' Adnan Mat berkata, ini kerana gaji minimum yang ditetapkan sebanyak RM1,500 dilihat tidak mampu membantu penjawat awam menanggung kos sara hidup yang semakin meningkat. Desakan kami yang telah kami lakukan telah hampir 2 tahun, yakni untuk kerajaan memutuskan dengan segera kedudukan dan kehendak kami di bawah gaji minimum penjawat awam hendaklah berada di aras ataupun minimum RM1,800. Perkara kedua telah pun dibuat keputusan oleh mesyuarat Kongres QPEX di Kota Kinabalu ini ialah untuk mohon kepada kerajaan memberi 2 kenaikan gaji pada seluruh anggota perkhidmatan awam. Ini adalah langkah segera, langkah jangka pendek yang boleh dan mampu dibuat oleh kerajaan untuk penjawat awam menghadapi tekanan berikutan kenaikan harga barang. Permintaan itu menurutnya adalah suatu yang munasabah berdasarkan kemampuan dan sasaran kerajaan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2025. Kesemua permintaan QPEX itu merupakan antara resolusi mesyuarat selama 3 hari di Kota Kinabalu. Jabatan Imigresen Malaysia menumpaskan kegiatan sindiket rekalibrasi tenaga kerja RTK yang berselindung di sebalik agensi pekerjaan haram. Dan Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Carol Zaimi Daud memaklumkan sindiket itu didalangi oleh seorang lelaki warga negara Bangladesh yang berstatus pemegang pemastautin tetap atau MyPR. Hasil daripada serbuan dan pemeriksaan di kedua-dua premis ini, sejumlah 488 naskah pasport antarabangsa telah berjaya dirampas, iaitu terdiri daripada 457 pasport Bangladesh, 8 pasport Indonesia,
8 lagi pasport India, 8 pasport Pakistan, 6 ialah pasport Myanmar dan 1 naskah pasport Nepal. Pasukan serbuan juga turut merampas wang tunai sebanyak RM38,308 hasil daripada bayaran yang dikenakan, dan turut dirampas ialah 12 cap syarikat dan 2 set komputer yang digunakan oleh sindiket ini. Berdasarkan kepada kiraan daripada bayaran yang dikenakan, iaitu RM4,200 untuk setiap warga negara asing, dengan jumlah naskah pasport yang dirampas sebanyak 488. Sindiket ini memperolehi pendapatan daripada pasport yang dirampas ini sahaja sebanyak RM2,49,600. AirAsia telah membuat pembayaran balik tambang tiket kepada hampir semua pelanggannya yang tidak dapat mengembara ketika pandemik COVID-19. Pembayaran balik itu bagaimanapun tidak diberikan secara tunai tetapi melalui pemberian kredit, dan ia melibatkan semua syarikat penerbangan di bawah AirAsia Aviation Group Limited, manakala bagi syarikat penerbangannya yang lain seperti AirAsia X dan Thai AirAsia X, pembayaran balik akan dibuat melalui voucher penerbangan dalam beberapa bulan akan datang. AirAsia X dan Thai AirAsia X yang mengendalikan penerbangan ke luar negara berdepan cabaran yang lebih besar akibat penutupan sempadan sewaktu pandemik COVID-19. AirAsia berkata kredit yang diberikan mempunyai tempoh sah selama 2 tahun, manakala voucher penerbangan sah untuk tempoh 5 tahun. Kim Pan-gon minta TMJ pertimbang keputusan undur diri. Bersua kembali, jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon terkejut dengan keputusan pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang mengumumkan untuk berundur daripada mengendalikan JDT. Pan-gon dalam satu kenyataan pada Jumaat meminta bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM itu mempertimbangkan semula keputusannya. Menurut jurulatih dari Korea Selatan itu, pengunduran Tengku Mahkota Johor itu merupakan satu kerugian besar kepada bola sepak Malaysia. Jelasnya dalam masa kurang sedekad, Tunku Ismail berjaya membawa JDT ke tahap lebih tinggi selari dengan semangat cintakan bola sepaknya yang mendalam. Tambahnya, Tunku Ismail meletakkan JDT ke tahap yang membolehkan kelab itu layak bermain dalam Liga Jora-Jora Asia. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih terhadap sumbangan Tunku Ismail dengan JDT telah mendapat pengiktirafan di seluruh Asia sekaligus membantu meningkatkan taraf bola sepak kelab di Malaysia. Tambah Pan-gon, mentaliti kemenangan diterapkan Tunku Ismail adalah penting untuk melaksanakan perubahan dalam bola sepak tempatan dan baginda harus kekal bukan saja untuk kelabnya tetapi untuk pasukan kebangsaan juga. Katanya lagi dengan prestasi JDT ini, ia dilihat membantu meningkatkan lagi profil bola sepak Malaysia terutama dari sudut pembangunan dan penjenamaan bola sepaknya yang mampu dijadikan contoh kepada kelab bola sepak lain di Malaysia. 14,000 permohonan penggajian pekerja asing bagi sektor pembinaan telah diluluskan kerajaan, kata Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Katanya Kementerian Sumber Manusia juga telah memeterai perjanjian dengan negara Bangladesh dan Indonesia untuk membawa masuk pekerja warga negara mereka ke Malaysia. Seorang lelaki bertindak melarikan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV milik seorang wanita yang ditinggalkan sementara di hadapan sebuah rumah di Lepar Hilir 1 semata-mata untuk pulang ke kampung di Mentakau. Dalam kejadian pada petang Khamis itu, anak mangsa berusia 9 tahun yang berada dalam kenderaan tersebut turut dilarikan sebelum kanak-kanak itu ditinggalkan di satu lokasi. Untuk anda dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Mufti kata haram. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur menjelaskan adalah haram untuk seseorang individu bagi menerima imbuhan lebih daripada jumlah upah ditetapkan bagi pekerjaan dilakukannya.
Baik, untuk sekian Sinar Awani, ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Salam hormat.